Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang unsur acara majlis Mati Wan Siniati Mansur, khususnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat ilahi dengan limpahan kurnianya kita dapat bersiaran pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini saya kebetulan ada ke lapangan. Kebetulan saya balik sekejap. Saya sekarang ni patutnya kena berada di Shah Alam. Ada program maksad, dia panggil maksad. Ada kanibal Islam, anjuran Jakin. Ada 3 acara, tilawah, da'i dan juga nasyid. Jadi tahun kali ini kali pertama. Sebelum ni dia buat sukan je. Jadi kali pertama, first time program maksad ni dia buat tilawah Al-Quran. Jadi pihak JPA memilih saya sebagai peserta tilawah. Saya dah baca hari pertama. Peserta ada 31 orang semua. Biar giliran semalam, saya balik. Saya kena pergi hari Ahad. Pengumuman hari Ahad. Tak tahulah, dapat tak dapat ni. Seramai peserta, kita dah berumur dah. Orang yang muda-muda ni. Pagi ni kita tengok hadis yang berbunyi hadis bunyi an Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Hadis rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, waktu paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika sujud. Maka kamu semua banyakkanlah berdoa. Mudah je. Waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhan ialah ketika sujud. Maka kamu semua banyakkanlah berdoa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi. Senang kalau dapat ingat dah matan. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, Tuhannya, wa huwa sajidun fa akthiru du'a, banyaklah kamu doa. Allah Azza wa Jalla memerintah para hambanya agar mendekat diri kepadanya dengan pelbagai jenis pendekatan dan ketaatan. Allah suruh kita, Allah sayang kepada kita, Allah sayang. Dia suruh kita dekatkan macam-macam. Caranya berzikir, baca Quran, masuk majlis ilmu. Jadi macam-macam. Apa tu? Dengan sedekahnya, gotong royong, macam-macam kita boleh tolong, infak. Tapi di antara yang ni tak kena bayar. Yang ni tak kena bayar. Hal lain tu kena keluar duit. Yang ni senang je. Dalam solat, kita lamakan sujud. Cuma kalau sebagai imam tu, dia kena tengok pada makmum lah. Kalau kita sebagai seorang, lama mana pun tak kisah. Ya? Pasal Allah itulah waktu yang paling
yang paling afdal, paling suka, paling mudah, yang paling baik kita berdoa. Allah suka hambanya sujud. Ingat tak? Perkara yang menyebabkan syaitan itu keluar dari Islam kerana Allah suruh sujud pada Adam. Sujud pada Adam. Itu je. Yang lain, tak boleh kita sujud kepada sesama manusia. Kalaulah dibenarkan sujud sesama manusia, saya, Rasulullah kata, aku minta suruh isteri sujud kepada suami. Tapi kerana sujud kepada di antara manusia itu tak dibenarkan. Hanya sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak boleh juga sujud ke sesama manusia. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling baik ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyakkan sujud. Dalam sujud itu kita baca selain pada Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kita tambah lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan maksud tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Kita cuba tadabburkan makna. Sesungguhnya aku ini sebagai pada orang zalim, ya Allah. Aku yang zalim. Baru kita rasa ada kehinaan. Kita rasa bahawa kita sedang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perasaan itu, dipanggil tadallul. Ada rasa rendah diri. Ya, kita ni kerdil. Jadi lagi kita rendahkan diri, maka Allah akan mengangkat darjat kita. Doa yang kita minta, itulah kita minta doa. Mintalah apa saja dalam doa. Ya muqallibal qulub, kita minta. Tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma tsabbitni bil qawli thabit fil hayati dunya. Allahumma ja'al akhir kalami la ilaha illallah. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agama Engkau, ya Allah. Dan jadikan kalimah akhir aku ialah kalimah la ilaha illallah. Kalau tak boleh bahasa Arab, kita kita mohon dalam hati. Allah tahu hati kita. Ya, tak boleh doa dalam bahasa Melayu dalam solat. Di luar solat tak apa. Ya muqallibal qulub, itu di antaranya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala. Tetapkan hatiku dalam agama Kau. Tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma tsabbitni, ya Allah, tetapkan agama Kau. Tsabbitni, tetapkan. Allahumma tsabbitni bil qawli thabit bil hayati dunya. Tetapkan hatiku dalam dunia dan juga akhirat. Allahumma ja'al akhir kalami Allah la ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara amalan yang paling agung ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah menunaikan solat, sama ada fardu maupun sunat. Apabila seseorang Muslim mula melaksanakan solatnya, maka dia pasti dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kata solat, maknanya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita solat itu, lamakan pada sujud. Karena itulah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan ahli tasawuf, dalam sujud itulah dia sujud lama. Ya. Pasal itulah dalam solat, sujud ini dipanggil rukun yang panjang. Rukun yang panjang. Sujud dan juga rokok. Rokok juga sujud panjang. Ini rukun panjang. Walaupun solat
secara keseluruhan mendekatkan diri seseorang hamba yang beriman kepada Allah. Akan tetapi seseorang itu lebih dekat dengan Allah Ta'ala ketika sujud. Seorang hamba mendudukkan dirinya kepada Allah ketika bersujud, tasbih memujinya dan memohon kepada Allah dalam keadaan khusyuk, penuh kehinaan dan pengharapan. Bacalah apa saja dalam sujud tu supaya lama. Ya. Jadi sujud itu merupakan tempat yang mustajab, yang paling mustajab untuk kita berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata, wa amma as-sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun an yastajabu lakum. Adapun ketika sujud, maka kamu semua perbanyakkanlah berdoa. Amatlah diharapkan untuk dimustajabkan doa tersebut buat kamu semua. Jadi maksud dalam hadis ini, perkataan amatlah diharapkan. Qaminun ialah amatlah patut. Jadi sangat diharapkan kemustajaban doa pada waktu tersebut. Qaminun maknanya amatlah patut. Makna yang paling baik kita berdoa dalam solat ialah ketika sujud. Oleh itu disunatkan setiap orang untuk memanjangkan sujud dan membanyakkan doa. Jadi kita boleh baca, kita boleh tengok kalau seseorang itu dia rokok sekejap, sujud pun sekejap, macam patuk ayam tu, maknanya dia tidak ada tasawuf. Orang tu tidak ada tasawuf. Tempat yang disyurkan supaya dilama, kita sekejap. Seolah ke mana kita nak pergi? Nak cepat sangat. Ya. Tempat itulah yang disyurkan supaya kita ni sujud lama. Mintalah apa saja kena Allah SWT. Tak boleh minta hati semua. Jelas mungkin satu hadis hari ni pun. Saya ingat saya tu mungkin kita boleh bincang. Kalau nak banyak tambah lagi boleh. Panjang pula. Okey, saya buka perbincangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang ingin bertanya, silakan. Okey, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nak tanya lah, bacaan masa sujud tu kalau kita baca qiyam qalibal qulub sabda sujud jadi bahasa dalam sujud boleh ke Ustaz? Saya amalkan biasa dalam sujud. Dalam sujud boleh. Macam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma tsabbitni min qawli tsabbit fil hayatid dunya. Allahumma ja'al akhirat kalam min al-amal. Ataupun macam yang akhir dibaca dalam yang dalam tahiyat. Allah at-tahiyyat Allah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah tak dah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi kubri. Dengan solat ingat lah. Doa apa-apa tak kisah. Tapi dalam sujud tu kita banyakkan doa. Tempat itulah doa yang mustajab sebagaimana sebut dalam hadis tadi. Nanti kalau kita doa untuk anak-anak boleh Ustaz ya, seorang-seorang dalam sujud.
dalam bahasa Melayu dalam hati. Dalam hati tak apa. Dalam solat dia tak boleh dalam bahasa lain, bahasa Arab. Kalau dalam hati tak apa. Kita duduk sejenak kan. Lepas tu ingat minta kalau kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Jadi tak ada masalah. Dalam bahasa pun dalam hati. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Terima ya. kasih Ustaz. Saya Asno nak bertanya lah tentang satu amalan lah tentang sujud dan berdoa tadi Ustaz ya. Apabila kita solat berjemaah ya, contoh Zuhur atau Asar, kita ada 4 kali sujud kan. Apa ni 2, 4, 8 kali sujud ya. Jadi kita ada doa-doa yang kita buat secara istiqamah ya. Jadi kita susun doa kita tu daripada sujud pertama, kedua, ketiga hingga lengkap. Jadi adakah amalan selepas kita bersolat, kita berzikir selepas berzikir tu, jadi kita tak ikut imam, kita keluar pasal apa? Kita rasa kita dah berdoa dah. So amalan tu baik ke tidak, ataupun kita berdoa lagi selepas kita berzikir Ustaz? Itu yang saya nak tanya Ustaz, di mana saya berfikir bahawa kita dah penuhkan doa kita masa sujud. Jadi kita pun telah memuji Allah, berzikir 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Selepas tu mungkin kita baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal. Itu kan Ustaz kan. Jadi adakah macam kita rasa kita tak menghargai di mana kita tak berdoa selepas solat, di mana kata Ustaz tadi bahawa Allah paling suka, syaitan akan lari pada kita apabila kita bersujud dan kita solat taubat. So adakah amalan itu baik Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Yang ni hadis ni bincang di dalam sujud. Tapi doa selepas solat lain pula sebagai pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dia kata bagi mereka yang tidak berdoa selepas solat, dia panggil apa? Orang itu sombong. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah tegur ni Sa'labah. Satu ketika tuan-tuan, perempuan semua tahu cerita Sa'labah. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang orang miskin sangat. Sampai kain dia bergilir, kain yang sama untuk solat isteri dia. Lepas solat, dia pun terus balik. Satu hari Rasulullah tegur, "Wahai Sa'labah, kenapa kamu cepat sangat nak balik? Lepas solat maghrib, tak tunggu isyak, tak tunggu doa dulu. Tak doa sama-sama, tunggu balik." Dia kata, "Ya Rasulullah, kalau aku tak balik, isteri aku tak solat lah. Pasal kain ini yang saya sama untuk pakai untuk solat." Dia sampai ke tahap itu. Maknanya di situ Rasulullah menggalakkan supaya kita berdoa. Jadi Imam Asy-Syafi'i menyebut bahawa berdoa lepas solat itu kalau seseorang itu tak berdoa, maknanya orang itu sombong. Ikut pendapat Imam Syafi'i, pasal itulah kita dalam malam mazhab Syafi'i kita disunatkan untuk berdoa. Bahkan walaupun Rasulullah tak buat, tapi Imam Syafi'i berkata makna kalau kita tak buat langsung, dia tak jadi langsung. Kalau kita berjamaah, dia tumpang semangat. Makna kita tumpang, dia panggil tawasul. Makna kita tumpang. Ya, tawasul. Kan? Ya. Imam, kita ami pun alhamdulillah. Itulah. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya akan ramal insya-Allah ya. Terima kasih. Okey, ada soalan lain lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Susulan daripada Datuk cakap tadi yang semayang berdoa tadi. Selain daripada biasanya kalau kita solat sunat tahajud tu memang kita akan menangis lah Ustaz kan.
Menangis bukan kerana mengada-ngada, kerana kita nak sesuatu bercakap daripada sudut hati kita. Tapi kalau pada waktu subuh, kita pun berdoa dengan sayu, dengan hati. Menangis bukan sampai orang dengar, tapi kita yang dengar terkeluh. Suara nangis tu lebih kuat sikit daripada kita membaca dalam solat kita, harus ataupun macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Menangis dalam solat ni. Maksudnya dalam sujud, biasa macam itulah rasa dalam solat. Terima kasih Ustaz. Menangis tak jadi kesalahan, memang suruh kita kita mengenangkan dosa-dosa kita. Dia tak sama kita mengenangkan dosa kita solat. Orang lain yang mungkin dia tak fikir tentang dosa dia tak terasa sayu, ataupun kita baru ingat mak bapak kita mendidik kita pun hadiahkan. Kita kenalkan dosa-dosa kita boleh menangis. Itu memang digalakkan. Tak ada masalah. Dan tidak membatalkan solat. Kita menangis kerana nak mengenalkan dosa. Menangis kerana kadang ada orang menangis kerana tadabbur ayat itu. Tadabbur ayat. Kita tengok imam-imam kan sampai ataupun sekarang ni kita digalakkan untuk kita doa untuk Palestin. Jadi imam-imam yang faham, dia akan menangis boleh sebut mengenakan orang Palestin di sana. Kata contoh apa ni, Allahumma ansurna ikhwanana fil mujahidin. Tadi saya sebut الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم عليك باليهود المعتدين. Itu perlu kita ingat doa itu, kita ingatlah kesusahan sana ataupun dosa kita. Itu memang disuruh, tak semestinya dalam qiyamul lail saja ataupun solat tahajud saja. Mana-mana kalau tersentuh. Kita yang tak menangis tu pasal kita tak faham. Tapi bagi mereka yang boleh menghayati bacaan dia ataupun mengenalkan dosa semasa kita doa tu, okey, alhamdulillah, makna satu keadaan yang baik lah. Kita boleh menangis. Kalau orang yang ingat dosa pun tak menangis, itu pelik lah. Kerasnya hati kita. Itu yang saya dapat faham. Okey, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin satu soalan lagi sebelum kita tutup kuliah. Jah, boleh saya tanya aja satu? Silakan Datuk. Terima kasih banyak aja. Ustaz, saya nak tanya tentang doa balik ya. Masa kita apa ni orang kata di saat akhir sebelum kita bagi salam ya Ustaz ya. Apabila kita beri assalamualaikum sebelah kanan, kita baca Allahumma inni as'aluka ridhaka jannah kan. Sudah tu apabila kita bagi salam yang kedua sebelah kiri kita baca wa'udzubika min sakhatika wannar. Jadi boleh tak Ustaz apabila kita balik ke depan kita baca Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal ghafah wal ghina? Lepas dua-dua tu. Lepas dua-dua tu dia mana kita baca Allahumma inni as'aluka hal huda wal ghafaf wal ghina. Ya. Pasal makna dia hebat Ustaz. Ya. Boleh Ustaz ya? Boleh lepas solat boleh. Pasal apa yang dua tu adalah sunnah, yang satu tu tambah kita, saya rasa itu adalah satu yang baik. Pasal apa makna dia juga hebat Ustaz. Itu kita boleh amalkan ya. Terima kasih Ustaz. Ya, selepas kita dah tak ada pisah dah. Yang tak bolehnya makna kita solat berjamaah
Kita sebagai makmum, imam dah bagi salam, kita tak boleh salam, asyik berdoa lagi apa. Maknanya kita meninggalkan imam kalau dah lepas. Ya, ya. Lepas Tak- kita bagi salam, tak ada masalah lah. Kita nak baca Ah. panjang apa pun. Sebab saya tanya Ustaz pasal apa yang dua tu adalah sunnah. Yang Ah. yang tambah satu tu macam orang bid'ah lah, tambahan bid'ah sakinah lah maksud saya tadi kan. Boleh Ustaz ya? Bid'ah hasanah tak pun. Okey. Dolalah. Ya. Terima kasih Ustaz. Okey, kita rasa kita tutup dulu lah kuliah ni. Mungkin Ustaz nak praktis tu kot, nak masuk pertandingan. InsyaAllah. Jadi, Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Fadil, Imam Hasan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang telah pun sudi bersama di Google Meet Gemenur Iman bagi menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit dan pelbagai masalah, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya untuk mereka, insya-Allah. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini untuk mendekatkan diri kita, iaitu dengan pelbagai pendekatan. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan istiqamah, terutamanya dalam solat, iaitu tentang doa-doa ketika kita sujud, bagi boleh kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Terima kasih kepada para jemaah yang ajukan soalan kepada Ustaz dan kita boleh berkongsi bersama dengan permasalahan yang tadi ya. Dan juga kita ambil kesempatan doakan kepada Ustaz, mudah-mudahan Ustaz permudahkan menang dalam pertandingan yang akan disertai nanti, insya-Allah. Nanti minggu depan Ustaz umumkan pada jemaah kedudukan Ustaz, insya-Allah. Dan terima kasih kepada Gemenur Iman, tim Gemenur Iman. Dan untuk makluman para jemaah, hari ini pengurusi Puan Hajah Rosniati Mansur akan bermusafir ke Kuala Terengganu. Tapi pagi ini kapal terbangnya lewat sikit, ditunda pukul 9 pagi. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan Puan Pengerusi Hajah Rosniati untuk bermusafir ke Terengganu. Mudah-mudahan dimudahkan, selamat pergi dan selamat balik, insya-Allah. Gemenur Iman juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para peinfak ke tabung Gemenur Iman. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezeki dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat sediakan kuliah-kuliah bersama asatizah dengan lebih untuk menafsir kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih kepada para jemaah. Semoga Allah mengiringi perjalanan hidup kita dengan rahmatnya sepanjang hari ini. Dan untuk makluman semua, kuliah kita sebentar lagi pukul 8.30 pagi, lebih kurang setengah jam. Kita akan bersama dengan seorang lagi Imam Masjid Negara, iaitu Al-Fadil Imam Muhammad Nazri Haji Mustaqim untuk tadabbur surah Ali Imran. Jadi sebagai penutup kuliah, sekali lagi kita persilakan yang berbahagia Al-Fadil Imam Hasan Al-Fadli untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.